Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman basa hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu liman ba'a alayya, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu alladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bi halalin haram wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah ya syukuri Allah. Bismillah ma sya'allah la yasifu su'allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wansur alaina min hazaimika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarif antuhimala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian subuh lewat ini. Untuk ada pengisian lain, mudah-mudahan pengisian hari ini dapat kita bawa untuk menghadap Allah Ta'ala, insyaAllah. Pagi ni saya tujukan untuk surau Ar-Raudah. Jadual subuhnya Ar-Raudah, Taman Tropika Sungai Tangkas, insyaAllah. Surau Ar-Raudah, Taman Tropika Sungai Tangkas, Kajang, insyaAllah. Mohon share sama-sama, insyaAllah. Kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. InsyaAllah kita sambung ayat semalam, ayat 218. Nota My Quran Time ayat 218, tadabbur ringkas pagi ni. InsyaAllah bagi ini ringkasan tadabbur ringkas. Ayat 218, 3 perkara utama dalam diri seorang muslim. 3 perkara utama dalam diri muslim, di seorang muslim. Ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang. Saya ulang balik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. InsyaAllah Al-Baqarah 218. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang jihad jalan Allah Ta'ala, itulah yang mengharapkan rahmat kasih sayang daripada Allah SWT. Kupasan ayat ini. Pada ayat ini Allah SWT telah memberikan penekanan tentang 3 perkara penting dalam diri seorang Muslim. 3 perkara penting dalam diri seorang Muslim. Kita perlu, yang pertama, iman. Yang pertama tadi, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kita perlu menyemak setiap hari, adakah rukun iman yang 6 sudah menjadi darah daging kita. Apakah kita bekerja atau apa saja yang kita buat benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu semak rukun iman yang 6 sudah menjadi darah daging. Sekarang orang bagi tahu darah daging dia nyanyi darah daging. Jadi artis jadi darah daging. Macam-macam. Ataupun bekerja. Kerjaya dia menjadi darah daging. Kemudian apakah kita bekerja atau apa saja yang kita buat benar-benar lillahi ta'ala. Kena cek balik. Kita punya persembahan kerja kita. Apa yang kita buat betul-betul ikhlas lillahi ta'ala ataupun tidak. Itu kena renung. Saya lupa nak share dengan audio kuliah. Okey, dah share dah. Jika iman sudah dipasak kukuh dalam jiwa, maka semangat untuk bekerja akan menjadi lebih tinggi. Kerana kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang memerhatikan kita dan malaikat mencatat apa yang sedang dilakukan. Justru buatlah yang terbaik dan paling penting harus berteraskan kepada Al-Quran. Ni iman seseorang Muslim yang pertama-tama kali kita kena cek ialah bila ada iman dipasak betul-betul dalam jiwa kita, maka semangat untuk bekerja akan menjadi lebih tinggi. Kerana kita tahu bahawa Allah SWT sedang memperhatikan kita. Contohnya bekerja lillahi ta'ala. Pasal apa? Pasal Allah perhati kita. Sisi kamera Allah dahsyat, terlalu hebat. Berbeza dengan sisi kamera bos kita, sisi kamera office kita, sisi kamera pejabat kita, tempat kerja kita, luar dalam. Keluar pada office pun tetap ada sisi kamera, tapi tak terlawan dengan sisi kamera Allah. Pandangan Allah, intaian Allah Subhanahu Wa Taala terlalu hebat. Lebih daripada 360 darjah vertikal horizontal. Allah memerhatikan setiap pergerakan kita, setiap yang kita niatkan. Yang dalam dada ni, hati kita terucap, malaikat tak dapat tulis. Allah rekod apa yang kita niatkan. Tu, dia memerhatikan kita dan malaikat catat apa yang sedang dilakukan. Recorded, tuan-tuan. Dia rekod, didokumentkan. Justru buatlah yang terbaik. Kita ni dinasihatkan dalam ini, ayat ini, dipesan dalam ayat ini, buatlah yang terbaik. Bukan buat yang baik, buatlah yang terbaik.
Yang paling penting harus berteraskan kepada Al-Quran. Saya ambil satu cerita daripada Tuan Guru. Ya. Satu sahabat berjalan jauh menemui Rasulullah. 9 hari 9 malam, kalau tak silap saya. 9 hari 9 malam nak cari Rasulullah, berjumpa dengan Nabi. Nak tanya satu soalan. Ya Rasulullah. Bila jumpa Rasulullah SAW, dia terus bertanya, Ya Rasulullah, siapakah yang paling orang yang Allah kasih? Nabi tidak menjawab. Nabi cuma tanya dia, engkau bagaimana? Jawapan dia pertama, saya suka buat baik. Kedua, saya suka orang lain berbuat baik. Ketiga, saya suka kebaikan itu tersebar luas. Keempat, saya rindu Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah tak jawab. Dia tanya, Rasulullah tanya dia balik, engkau bagaimana? Tu 4 jawapan. Agak-agak kita ada tidak? Yang pertama, saya suka buat baik. Kita ni sepatutnya macam tu. Ataupun dalam nota ni, kita kena buat yang terbaik. Dah berumur, dah Allah bagi peringatan, dah Allah bagi macam-macam sekarang. Peringatan pun ada, kenikmatan pun ada, macam-macam. Kena buat baik ataupun kena buat terbaik? Kena buat terbaik. Kena buat terbaik. Dah tak boleh sembahyang di tempat kita, cari tempat yang kita boleh sembahyang. Sembahyang Jumaat dah berpuluh-puluh kali tak sembahyang Jumaat. Ada peluang sembahyang Jumaat, dah boleh merentas kita di tempat lain. Kenapa kita tak usahakan untuk sembahyang di tempat lain? Pasal apa? Pasal dah selesa di pejabat, pasal dah selesa di rumah. Sembahyang di rumah. Allah tuan-tuan, kita makin jauh dengan Allah Ta'ala. Kita tak tahu strategi siapa sekarang ni. Ada bagi peluang untuk merentas negeri, merentas desa, merentas daerah. Ada tempat yang boleh sembahyang Jumaat. Kenapa kita tak perjuangkan? Kenapa kita tak berusaha untuk sembahyang Jumaat? Agak-agak kita nak jawab apa dengan Allah Ta'ala nanti. Itu kena renung kita. Adalah usaha untuk cari jalan untuk dekatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malu kita dengan Allah Ta'ala, malu kita dengan Rasulullah, malu kita dengan nikmat Allah Ta'ala. Cari jalan yang terbaik tu. Sahabat jawab, aku suka buat yang baik. Kemudian, aku suka kebaikan itu tersebar luas. Aku suka kebaikan itu tersebar luas. Kita ada benda kebaikan, jangan disimpan. Nabi dah pesan, sampaikan walaupun satu ayat. Kita dah berapa ayat macam-macam, sampaikanlah. Jangan kita biarkan macam tu aja. Jangan buat perangai nafsi. Hal engkau, hal aku. Silap besar kita. Itu besok di akhirat. Betul. Kita boleh buat nafsi. Pasal apa? Dah tak ada apa dah. Jawab dalam kubur pun seorang-seorang. Boleh buat nafsi. Yang ketiga, aku suka kebaikan itu tersebar luas. Yang kedua, aku suka orang lain berbuat baik. Lupa saya. Ketiga, tersebar luas kebaikan. Yang kedua, aku suka orang lain berbuat baik. Maksudnya kita seronoklah orang lain berbuat baik. Suka tengok orang tu sembahyang sunat, suka kita follow pula. Allahu Akbar. Tu. Suka cari majlis ilmu, kita follow lagi. Aku suka majlis ilmu. Suka orang lain berbuat baik. Yang pertama, suka kita buat yang baik ataupun terbaik. Yang kedua, aku suka orang lain berbuat baik. Seronok kita tengok orang bersedekah. Ada, kita tak mampu, kita seronok tengok orang bersedekah. Kita seronok orang bersembahyang sunat, kita seronok orang berinfak.
Jangan kita benci pula, dengki. Tu syaitan masuk dah. Iblis dah masuk. Kita seronok tu pun dapat pahala. Yang ketiga, suka kebaikan tersebar luas. Yang keempat, ada rindu dengan Allah Ta'ala. Macam mana kerinduan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Pastikan kita ada. Pasal apa? Kita akan menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu, buatlah yang terbaik dan paling penting harus berteraskan kepada Al-Quran. Tak ada panduan lain yang lagi hebat. Itulah panduan yang terhebat yang Allah hantarkan, yang Allah dah bagi dah, dan cantik pak sekarang dengan Quran time pak. Itu kena renung kita. Tu yang pertama, 3 perkara penting dalam seorang Muslim. Yang pertama, iman. Perlu dibaca terus, berterusan iman kita. Yang kedua, hijrah. Hijrah. Yang kedua perkara penting dalam seorang Muslim ialah hijrah. Rasulullah SAW dahulu terpaksa berhijrah dari Makkah ke Madinah kerana agama. Manakala ketika di Makkah jugalah terdapat banyak cabaran, fitnah, penindasan yang terjadi. Namun semangat hijrah yang berkobar-kobar itu membuatkan baginda terus berhijrah tanpa menoleh. Zaman Nabi, pasal keadaan semasa yang hebat di Mekah, dengan cabaran dia, dengan fitnah dia, dengan penindasan yang terjadi keadaan di Mekah, dengan semangat hijrah berkobar-kobar, Nabi terus berhijrah tanpa pandang belakang. Bila Allah perintah saja, tapi Nabi hebat, dia tunggu betul-betul perintah Allah, baru dia berhijrah. Sampai dah kena tanya dengan Abu Bakar As-Siddiq, bila nak berhijrah? Nabi kata tunggu, maksudnya tunggu perintah Allah Ta'ala. Nampak taatnya Rasulullah SAW walaupun dalam keadaan kritikal masa itu, tapi Nabi tunggu perintah Allah Subhanahu Wa. Hijrah di sini bukan hanya berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain, akan tetapi ia juga bermaksud meninggalkan kebiasaan yang mengganggu keimanan. Misalnya seorang bisnes yang terlibat dengan jualan yang tidak halal, atau pekerja bank yang berurusan dengan riba, mana mungkin boleh meninggalkan kebiasaan itu begitu saja. Contoh hijrah. Hijrah ni bukan pindah macam Nabi dah pindah ke tempat lain. Itu zaman Rasulullah SAW. Hijrah zaman kita bukan macam tu. Ada mungkin portion aja. Mungkin tempat yang lebih baik. Kalau yang bekerja, dia tengok tempat kerja tu macam mana. Ialah offer bagus, offer yang hebat, kemudahannya hebat, tapi keadaan dia, sosial dia, percampuran dia, peraturan dia, jangan sampai tak boleh sembahyang, jangan sampai tak boleh wuduk ataupun tak boleh berhenti untuk sembahyang 5 waktu, jangan sampai bercampur lelaki wanita, tak ada batas-batasan, tak ada bab malu langsung. Tak kira di kilang ke, di pejabat ke, kena renung kita. Pasal apa? Benda-benda tu yang membawa ke keberkatan yang kita perolehi untuk rezeki yang kita nak bawa masuk ke dalam mulut keluarga kita. Ni kena renung. Maksudnya tidak mengganggu keimanan. Maksudnya seperti tidak meninggalkan yang kebiasaan dan yang mengganggu keimanan. Itu maksud dia, meninggalkan kebiasaan dan tidak mengganggu yang kebiasaan tu yang mengganggu keimanan. Misalnya orang bisnes terlibat dalam jualan yang tidak halal, contohnya menjual benda-benda yang tidak halal. Contoh sekarang tengah sibuk daging yang tidak halal. Bimbang kita. Bila bimbang, kita berhentilah makan.
Menti membeli, tunggu cari yang betul-betul, ataupun cari yang betul-betul sumber yang halal. Jangan main redah je makanan. Apa? Kesannya pada tubuh kita, kesannya pada iman kita. Kemudian pekerja bank yang berurusan dengan riba. Allah, tuan-tuan. Allah laknat ataupun Allah perang membab riba. Ada dalam Al-Baqarah. Mana mungkin boleh meninggalkan kebiasaan itu begitu saja. Dah biasa riba, nikmat hebat, terlupa haram. Buat tak tahu, atau pandang sebelah mata, atau tutup mata terus je. Hakikatnya itu bukan perkara mudah untuk dilakukan. Tetapi jika mereka sanggup berhijrah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu keimanan dengan bersungguh-sungguh semata-mata untuk mengharapkan redha Allah, pasti mereka akan berada di jalannya, yakni jalan Allah. Mereka juga akan mendapat rahmat Allah sama ada ketika di dunia dan juga di akhirat. Itu yang penting. Kita tinggalkan kebiasaan, kita tinggalkan yang mengganggu keimanan kita. Kita ada buat usaha sungguh-sungguh semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan dapat berada di jalan Allah Taala. Mereka juga akan mendapat kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dua tempat, dunia dan akhirat. Itu yang penting, tuan-tuan. Carilah jalan, pujuk hati kita, lembutkan hati kita, cari jalan untuk dapat kebiasaan yang baru, iaitu hijrah kita kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, tiga perkara penting dalam seorang Muslim. Yang ketiga ialah jihad di jalan Allah Ta'ala. Pertama tadi, iman. Kedua, hijrah. Ketiga, jihad di jalan Allah. Pengorbanan demi agama seseorang yang mengerahkan segala kemampuannya untuk memerangi musuh, berusaha sekuat tenaga untuk menegakkan agama Allah dan menghancurkan agama syaitan. Ini dipanggil jihad di jalan Allah, yakni pengorbanan demi agama. Bukan saja-saja nak tunjuk jihad sana, jihad sini. Tak. Ini jihad yang dimaksudkan ialah pengorbanan demi agama. Seorang yang mengerahkan segala kemampuannya, kekuatannya, kudratnya untuk memerangi musuh, berusaha sekuat tenaganya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk hancurkan agama syaitan. Jihad merupakan puncak segala amalan. Balasan untuknya adalah balasan yang paling baik. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Mereka itulah yang harap rahmat daripada Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bila berjihad, tak ada cara lain, balasannya yang balasan daripada Allah Ta'ala yang terbaik. Sesungguhnya mereka yang bersifat seperti disebut dalam ayat di sebelah tadi ialah orang yang beriman. Ya orang-orang yang beriman, ya orang-orang yang berhijrah, ya orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ayat ini juga mengandungi perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat-Nya, bukan hanya dengan mengharapkan sahaja, bahkan sememangnya kita memerlukan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah tiket kita untuk ke syurga kelak. Kita nak ke syurga, pastikan ada tiket. Nampak? Dunia pun kita ada bab tiket, nak lepas tol ada touch and go. Tiket dah tu untuk lepaskan ke satu tempat ke satu tempat.
Ini mengandungi perintah daripada Allah SWT supaya kita berusaha sungguh-sungguh untuk dapatkan rahmat Allah. Bukan hanya mengharapkan saja, bahkan sememangnya kita memerlukan rahmat Allah SWT. Kerana itulah tiket untuk kita masuk syurga. Jangan langsung tak ada usaha, tunggu je, silap besar kita. Masa terus berjalan. Ada juga yang bertanya tentang amalan yang dilakukan di dunia. Apakah ia tidak menjadi syarat untuk ke syurga? Jawapannya, amalan yang dilakukan selama di dunia tidak akan menjadi syarat untuk masuk ke syurga Allah. Akan tetapi amalan yang dibuat itu ialah semata-mata untuk meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala demi mendapatkan syurga. Tu ya, yang penting rahmat, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yudkhiluhu amaluhu jannata faqila wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani rabbi birahmat." Sabda Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalannya. Dikatakan, tidak juga denganmu, wahai Rasulullah. Baginda menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Rabbul melimpahkan rahmat kepadaku. Riwayat Muslim. Bukan amalan yang boleh masuk surga, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah SWT menjadikan kita dalam kalangan mereka yang mendapat rahmat dan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sure. Habis ayat 219, kita masuk ayat 218 habis. Kita masuk ayat 219 insya-Allah. Insya-Allah. Sekejap Tengok ayat 219. Tajuk dia perkara yang membawa dosa besar. InsyaAllah. Sama terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun kulil mawfa kazalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Sadaqallahu azim. Ayat 219. Mereka bertanyakan kepadamu, yakni Muhammad, tentang mereka bertanyakan kepadamu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang khamar, judi. Katakanlah, pada kedua-duanya terdapat dosa besar, beberapa manfaat bagi manusia dan beberapa manfaat bagi manusia.
tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka sedekahkan. Katakanlah, kelebihan yakni daripada apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Allah kepada agar kamu berfikir. Al-Baqarah ayat 219. Kita tengok kupasan dia. Ayat ini menjelaskan mengenai dua perkara yang membawa kepada dosa besar, iaitu judi, al-maisir, kemudian al-hamri, arak. Judi dan arak, dua perkara yang membawa dosa besar. Bapa kepada maksiat ialah arak, dan ia juga boleh merosakkan cara berfikir. Manakala berjudi pula merupakan cara mudah untuk mendapatkan duit dan menjadi cepat kaya. Dua dosa besar ni. Pertama, judi, arak ialah bapa kepada maksiat. Kalau bahasa lamanya, induk kepada seluruh maksiat. Juga boleh merosakkan cara berfikir. Bila kena arak saja, fikiran tertutup. Tu dipanggil al-hamri. Al-hamri menutup apa benda yang sepatutnya kita perlu buat. Kemudian judi pula merupakan cara mudah untuk dapat duit dengan cara yang haram, cepat kaya. Judi akan membuatkan seseorang menjadi ketagih untuk menerus lakukannya. Bila sekali sudah menang, bahkan akan membuatkan seseorang itu sanggup melaburkan wang yang banyak demi sebuah kemenangan yang dusta. Ni, ya, dia ingatkan dapat keuntungan yang banyak, tapi sebenarnya lah dusta semata-mata. Itu kena renung kita bab judi. Kadang-kadang dah terdidik, bukan mendidik baru belajar, daripada kecil dah terdidik. Kalau ingat dulu kita kecil-kecil suka main tikam di kedai, di kedai-kedai orang kafir ni ada bab tikam. Kadang-kadang orang Islam pun ada buat, beli 10 sen dapat hadiah belon, dapat mercun, dapat roket dan macam-macam. Terdidik sampai ke tahap yang tak perasan, tikam dapat duit pula, RM5, RM10, RM20. Tu terdidik dari kecil. Akhirnya beli ekor pula, beli nombor 4 digit, macam-macam. Si ada sefer lagi, si ada formula ni lagi. Allah, tu. Tu sebab tu bila dah dewasa terus tak boleh berhenti. Ketagihan yang amat sangat. Bukan rokok je ketagih, bukan dadah je saya pergi penagih. Kadang-kadang judi ni pun lagi hebat tagihan dia. Dahulu orang Arab jahiliah sangat suka minum arak dan berjudi. Namun tidak lama selepas itu datanglah agama Islam dengan membawa dakwah menyeru kepada tauhid dan keimanan kepada hari kiamat. Ini kerana kedua-dua itu, yakni tauhid dan keimanan, merupakan faktor yang paling kuat untuk mendorong manusia agar istiqamah dalam kehidupan. Memang zaman dulu orang Arab memang jahil, pasal apa? Belum datang lagi bab agama Islam, mereka masih berjudi, masih lagi bermaksiat macam-macam, minum arak. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhijrah ke Madinah, bermulalah kehidupan masyarakat yang Islami dan turunlah hukum-hukum syariat secara beransur-ansur. Dia tak drastik, ada prosesnya, step by step. Pernah pada satu hari ada salah seorang sahabat yang mengimamkan solat berjemaah, dan terjadilah kekacauan kerana dia telah tersalah membaca beberapa potong ayat. Maka turunlah ayat dalam surah An-Nisa yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk. An-Nisa ayat 43. Ni peringatan untuk bab masa solat. Waktu solat ni kita jangan
leka jangan ke mana sebenarnya. Keberadaan hati kita di mana. Kita mengaku iman, tapi bila sembahyang, keberadaan hati kita di mana waktu kita sembahyang. Kadang-kadang kita tak sedar. Bukan tak sedar, bila dah habis salam baru tersedar, dah habis dah sembahyang. Masa tu baru tersedar. Waktu sembahyang tak tahu ke mana kita. Kadang-kadang boleh tidur tengah berdiri, tengah qiyam sembahyang tu, boleh tidur, terlelap, mengantuk yang amat sangat, kenyang yang amat sangat. Allah, mana hati kita depan Allah Ta'ala. Disebabkan itu, akhirnya mereka tidak meminum arak kecuali pada waktu-waktu tertentu saja. Waktu ini pengharaman arak belum lagi disyariatkan. Antara pertanyaan lain tentang minum arak seperti mana doa dalam firman Allah SWT, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun khabirun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min nafhihima. Mereka bertanyakan kepadamu ya Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dalam ayat ini diceritakan mengenai perbandingan antara manfaat dan mudarat bagi arak dan judi. Allah SWT menjelaskan bahawa memang ada manfaatnya pada arak dan judi. Tetapi jika dibandingkan dengan dosa yang ditimbulkan, maka manfaatnya amatlah sedikit. Contoh, manfaatnya seperti keuntungan dari produk dan penjualan arak. Keuntungan itu dari segi kewangan memberi manfaat kepada pemilik, bukan kepada milik, manfaat kepada pemilik sahaja. Akan tetapi mudarat kepada masyarakat adalah lebih besar. Untungnya seorang tu tokeh je, untung besar. Yang lain mudarat. Lihat hari ini beberapa kes kemalangan yang melibatkan kematian berpunca daripada pemandu mabuk. Berapa banyak pula kes keganasan rumah tangga disebabkan suami kaki pukul akibat mabuk disebabkan arak. Bahkan beberapa ramai anak kecil didera disebabkan si ayah kaki botol ataupun kaki mabuk. Lihat betapa besarnya mudarat berpunca daripada arak. Ini zaman kita pun dah berlaku. Timbul musim Covid, orang mabuk lagi ramai sekarang. Macam-macam kematian disebabkan mabuknya manusia dengan arak. Allah, tuan, tak ada cara lain, haramkan terus, tutupkan terus kilang arak. Bagi yang sepatutnya boleh minum. Kita umat Islam memang tak boleh terima. Kenapa? Kesannya mudarat tu. Dah ada contoh dah. Bukan zaman dahulu, ni zaman sekarang dah ada contoh dah. Kemalangan jalan raya, tak ada perasaan di jalan raya. Bukan jalan raya, dekat pasar malam, dekat pasar tani, di tengah pasar tu pun mabuk juga bawa kereta. Allah, tuan-tuan, cuba renung mudaratnya. Sebab tu kena haram terus. Alhamdulillah, dah ada autoriti yang haramkan terus di bandaraya. Alhamdulillah. Kalau boleh teruskan. Jangan kita mengundang kemudaratan, yang paling hebat mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan judi. Jika bernasib baik, kita boleh kesenangan tanpa bersusah payah. Hanya letak saja wang pertaruhan, ada nasib kita akan untung beribu-ribu bahkan berjuta-juta. Tetapi kesan mudaratnya ialah ia akan membuatkan kita ketagih, mendorong menjadi papa kedana. Justru apakah penawar untuk penyakit ini? Jawapannya ialah infak. Infak adalah satu perjuangan dan orang-orang yang sibuk berinfak akan membantu orang lain. Tidak ada masa untuk berfikir tentang judi dan berhibur dengan arak. Itu salah satu hebatnya penawar bab judi ialah infak. Bersedekahlah kita. Walaupun tak berada, walaupun tak ada pendapatan, tapi tetap kita cari jalan bersedekah.
Jangan ditunggu kaya tu baru bersedekah, kata Tuan Guru Harundin. Bersedekahlah sampai jadi kaya, katanya. Tu. Kita kadang nak tunggu kaya baru berinfak, baru bersedekah. Silap besar kita. Infak memberi kepastian bahawa duit yang diberi akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berinfaklah dengan apa yang kita ada. Percayalah dengan infak, hidup kita akan menjadi lebih tenang dan lupa dengan melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kalau kita mahu membina negara ini penuh dengan kemaafan, al-afu, bersama kaum, kita kena besarkan infak dalam negara. Jangan biarkan arak judi berleluasa, kerana ia membawa kepada permusuhan, kemusnahan dan kerosakan. Ni. Saya ulang balik. Jangan biarkan arak dan judi berleluasa, kerana ia membawa kepada permusuhan, kemusnahan dan kerosakan. Dan yang paling hebat, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling hebat. Ayat ini juga menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha tahu segalanya. Dia mahu kita fikirkan mengenai kemudaratan arak dan judi. Allah Subhanahu Wa Taala juga mahu kita berfikir secara mendalam agar fitnah dapat dielakkan. Di dalam nota ni digambarkan, digambarkan kesan daripada pengharaman arak. Itu ditulis dalam Quran. Fasa pengharaman arak pertama, surah An-Nahl ayat 67. Itu fasa pertama. Fasa kedua dia surah Al-Baqarah 219. Al-Baqarah 219. Fasa yang ketiga surah An-Nisa ayat 43. Itu. Fasa yang keempat surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91. Itu ditulis ni, tajuk dia alcohol addiction. Kesan dia penagih alkohol, kesan pada kesihatan, kesan pada buah pinggang, kesan pada tubuh badan kita. Ni contohnya saya tunjukkan. Ni kesan. Tuan-tuan boleh cari dalam My Quran Time juzuk pertama. Fasa pertama dalam surah An-Nahl ayat 67. Yang kedua, fasa kedua surah Al-Baqarah ayat 219. Fasa yang ketiga surah An-Nisa ayat 43. Kemudian fasa yang keempat surah Al-Ma'idah ayat 90-91. Mesej daripada ayat ini, pertama, arak adalah ibu kepada segala kejahatan. Bahasa lama induk, bahasa baru ibu. Apa saja dia jadi leader untuk kejahatan. Itu dia arak. Mohon sama-sama kita bersatu tentang bab arak. Kalau boleh haramkan terus satu negara kita. Itu kita renung, kita berdoa, mohon sama-sama kita bersatu, haramkan terus, mohon dibuang terus arak daripada negara kita. Yang kedua, penjelasan mengenai sedekah yang terbaik. Mesejnya kita ni bab infak ataupun sedekah. Jadi amalan yang baik, cari yang terbaik. Yang ketiga, mesejnya dianjurkan untuk memikirkan perkara dunia dan akhirat yang sesuai dengan kadarnya. Bab dunia dengan akhirat ni kena fikirkan betul-betul. Yang keempat, beramal soleh di dunia untuk menuju alam akhirat yang kekal abadi. Kena ingat, inilah bekal kita untuk menghadap satu lagi alam yang abadi, iaitu alam akhirat. 4 mesej daripada ayat ini sebut. InsyaAllah habis ayat 219. Mudah-mudahan kita
banyak kita pelajari, cari jalan ya untuk menangkan ayat-ayat Allah. Allah boleh membenarkan membenarkan ayat-ayat Al-Quran. Tak ada cara lain, itulah kebenaran yang sebenarnya. Mudah-mudahan pengisian hari ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di Yaumul Mahsyar nanti. Kita teruskan bab Al-Quran, walaupun ini tadabbur ringkas yang saya bacakan ya, bukan saya tulis, yang saya bacakan untuk sama-sama kita baca, sama-sama kita renungkan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita tutup majlis online kita hari ini yang saya tujukan untuk Taman Tropika Surah Ar-Raudah, Taman Tropika 2 Sungai Tangkas, Kajang, insyaAllah. Surah ini dengan Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa ablaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Allahumma tawwi a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nishari minna wa wajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirladzi la yadurru ma'asmihi azam. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahirladzi la yadurru ma'asmihi syar'un fil ard wa la fis samaa'i wa sami'un 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsi wa dini. Bismillahirrahmanirrahim wa am'al. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsi di wa dini. Bismillahirrahmanirrahim wa mali. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitonin marid wa min syarri qada'i su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bin nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amruhu qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwayallah. Bismillahi ma sya'allah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antul man dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa petang ni online untuk surau Ar-Raihan, Taman Bandar Teknologi Kajang. InsyaAllah surau Ar-Raihan petang ni
Bandar Teknologi Kajang online, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.